Bab yang ke-77, Babu kun lil yatimi kal abir rahimi. Bab pada menyatakan, jadilah engkau bagi anak-anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah pada hari Jumaat yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari. Dapat kita beriktikaf untuk kita menantikan masuk waktu solat fardu Jumaat sebelum kita mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh Tok Khatib kita dan solat yang akan didirikan secara berjemaah bersama kaum muslimin sebagai syiar mingguan umat Islam. Kita dengar seketika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-77, Babu kun lil yatimi kal abir rahimi. Bab pada menyatakan, jadilah engkau bagi anak-anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Wa bihi ilahi qala hadatsana Amr bin Abbas qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdul Rahman ibn Abza qala Dawud kun lil yatimi kal abir rahimi wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud ma aqbaha al faqra ba'da al ghina wa aktharu min dhalik aw aqbahu min dhalik ad-dalalatu ba'da al huda wa idza wa'adta sahibaka fa'anjis lahu ma wa'adtahu fa in la taf'al yurithu bainaka wa bainahu adawah wa ta'awwadh billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Daripada Abdul Rahman ibnu Abza, dia telah berkata Nabi Dawud alaihi salam, jadilah engkau kepada anak-anak yatim seperti ayah yang penyayang. Anak yatim ni dia kehilangan awal ayah. Jadi dia perlukan kasih sayang yang dia luput daripada kehidupannya, daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, iaitu kewujudan seorang ayah. Walaupun ayah dia dah tak ada, tetapi orang lain masih boleh mengambil peranan yang dijalankan oleh ayah tadi, iaitu memberikan kasih sayang. Dan ketahuilah bahawasanya engkau, apa yang engkau tanam, demikianlah pula yang engkau akan tuai. Alangkah buruk kefakiran setelah kekayaan. Jadi kita, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Keadaan yang buruk kalau kita berurusan dengan tanah, berbakti dengan tanah, buat kerja menanam ni letih. Nak cangkui tanah, nak semai dia punya benih dulu, bagi besar, nak letak, tengok kedudukan dia, nak dibaja, nak dipagarkan, tak nak bagi di sondol dek kambing ataupun babi. Macam-macam lah usaha orang yang biasa menanam ni, dia tahulah bukan kerja senang lah. Dalam tempoh tanam pun, rumput-rumput dia nak kena dijaga, anasir-anasir luar yang mengganggu pertumbuhan pokok yang kita nak tanam tadi. Ceritanya penat, Jadi lebih penat lagi apabila kita tanam penat-penat tapi hujungnya tak ada hasil. Pokoknya tak berbuah, ataupun mati ataupun rosak. Jadi digambarkan
Alangkah buruknya kefakiran setelah kekayaan. Situasi orang yang apa namanya? Pernah kaya dia panggil. Kefakiran setelah kekayaan. Orang pernah kaya ni lebih letih lagi daripada orang yang tak pernah kaya. Memang keadaan dia macam tu lah. Kan? Tapi kalau orang yang pernah kaya lalu jatuh miskin, bankrupt, itu dia panggil nikmat yang berada di tangannya tu tidak dawam, tidak kekal. Contoh macam kenderaan lah. Kita kalau ada orang bagi pilihan, nak bagi kereta kat kita, dia suruh pilih, nak Myvi ke, nak Mercedes. Kita cakap, dah tentulah ambil Mercedes lah, hak tu sedap lagi, hak tu mahal lagi, segala-galanya lebih lah dia. Tapi dia bagi tahu pada kita, kalau ambil Myvi ni ambil terus, free, siap tukar nama. Tapi kalau ambil Mercedes ni, pinjam, awak boleh pakai sehari je. Lepas tu besok kena pulang balik. Jadi, mungkin apabila dia bagi tahu macam tu, kita punya keputusan tadi bertukar lah. Dapat Mercedes pun sehari buat apa? Baik ambil Myvi, kita boleh dawam nikmat tadi tu. Ada kenderaan, kita punya dah. Sentiasa ada pada kita. Orang lain tak boleh ambil daripada kita. Jadi dawamun ni'mah itu adalah satu bentuk nikmat yang baik. Ya. Lebih baik dawamun ni'mah daripada nikmat yang sementara. Dibagi pakai Mercedes, satu ketika rasa sedap bawa. Tiba-tiba tuan dia ambil balik. Dah sebulan pakai, ambil balik. Nah, aku nak pakai Mercedes ni. Pakai kancil aku je lah. Daripada bawa Mercedes, dia bawa kancil. Confirm terasa, sempit juga kancil ni sebenarnya. Tekan-tekan tak pergi-pergi. Pedalnya Mercedes kejap je picit 200, 240 kejap. Kancil sampai rapat lantai berdiri, pegang steering. Tak pergi-pergi, nak naik 80 pun bergegar enjin. Dia rasa kan. Pernah pakai sedap, pernah dalam nikmat, kemudian dia ambil nikmat tu. Jadi keadaan tu keadaan yang buruk lah. Siapa yang kata bagus? Kita dah rasa nikmat, lepas tu tak ada dah nikmat itu. Jadi dikiaskan juga dengan anak yatim. Orang yang mungkin dia pernah merasa ada ayah sekejap, ya, kemudian Allah Ta'ala ambil nikmat dia, ada naungan, ada yang menjaga dia, ayah dia tak ada, hilang dia. Sedih keadaannya, ya, sedih keadaannya. Maka orang yang dikayakan oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu, hendaklah dia merasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu, dan dia memikirkan pula tentang orang-orang yang telah ditarik nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk dia menambahkan lagi rasa syukurnya. Dan biasanya kalau orang yang dia tak pernah dapat rasa nikmat tadi tu, dia santai sikit lah. Sakitnya kurang sikit berbanding orang yang pernah dapat nikmat lalu kehilangan. Kan gitu kan. Orang yang tak pernah rasa jadi orang kaya, dia kalau hilang duitnya pun memang tak apa-apa nak ada dah sebelum ni. Dia dalam poket ada RM2, RM2 tu hilang. Tak rasa apalah. Ya, berbanding dengan orang yang biasa dalam poket dia 20,000 tu biasa. Tiba-tiba dia ambil oleh orang, hilang, kehilangan, tinggal RM2. Itu lebih menyakitkan berbanding dengan orang yang memang daripada awal tak pernah rasa apa-apa pegang duit RM20,000 tu. Itu dia panggil fiqhul hayah. Kehidupan, ya, yang dilalui. Dan lebih banyak daripada demikian itu, atau yang lebih buruk daripada demikian itu adalah kesesatan setelah hidayah. Kalau yang pernah kaya tadi hilang duit pun kita rasa satu keburukan. Yang lebih malang lagi daripada itu adalah orang yang pernah dapat iman, dapat rasa nikmat bertuhan, beragama,
tetapi kehilangan Allah dalam kehidupannya. Wal'iyadzubillah. Sebab tu kena rajin baca doa tu. Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Hari ni kita dah boleh jaga solat 5 waktu, rasa bertuhan, dapat rasa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ikut Nabi. Perintah-perintah agama kita boleh tunduk patuh. Itu semua nikmat. Ada orang yang kerana dunia yang hina yang dia lalui, ya, semua amalan-amalan agama yang pernah sebati dengan dia merosot, hilang. Sebab duit, dulu rajin semayang, tapi sebab sibuk sangat dengan duit, satu gugur semayang dia. Makin sibuk, patut makin ada masa untuk Allah. Tapi makin sibuk, Allah Ta'ala uji dia, customer dia makin banyak. Time maghrib lah pula, paling ramai sekali customer dia datang, beli banyak-banyak. Kalau berhenti semayang ni, sekarang customer lari. Lama-lama, perhabiskanlah dulu customer. Sebab duit. Semayang boleh kemudian, lama-lama tak diambil berat. Wal'iyadzubillah. Ini adalah yang lebih buruk lagi daripada itu yang disebut tadi, kesesatan setelah hidayah. Kalau sebaliknya bagus, itu orang paling beruntung. Hidayah setelah sesat. Yang tadi rugi adalah orang yang sesat setelah hidayah. Paling buruk. Tapi kalau terbalik, itu paling bagus. Sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya kan revert. Ada yang pernah menyembah berhala, yang meminum arak, ya, dengan hidup dengan keadaan jahiliah. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa petunjuk sehingga akhirnya mereka dapat hidayah. Dan setelah hidup dalam keadaan sesat, ya, maka diberi petunjuk dan mereka menerima Islam. Kadang-kadang ada yang tak sempat nak amal apa pun kan. Sayyidina Usairim, kalau kita pergi ziarah Uhud, seorang syuhada, ya, Sayyidina Usairim masuk Islam. Lepas masuk Islam, semboyan jihad, terus masuk medan perang, terus gugur syahid. Satu waktu semayang pun beliau tak sempat untuk solat. Itu setelah melalui kehidupan yang tidak ada arah tuju, lalu dikurniakan Allah, dikayakan Allah dengan Islam, diberikan, ya, kebaikan yang besar kepadanya. Dan jika engkau telah berjanji dengan sahabatmu, maka penuhilah apa yang engkau janjikan kepadanya. Kerana jika engkau tidak melakukannya, ia akan mewariskan permusuhan antara engkau dan dia. Ini etika persahabatan. Kalau berjanji, tunaikanlah, penuhi. Akhir zaman ni yang paling susah sekali, tunaikan janjilah. Sama kawan-kawan ni. Janji ni suatu yang mudah untuk dituturkan di mulut, tetapi tidak mudah, ya, untuk dipenuhi. Tambah lagi time pinjam duit. Pinjam duit ni kita tak pinjam rata-rata. Orang yang nak meminjam, dia akan menjatuhkan air mukanya di hadapan orang yang dia percaya. Itu etika orang nak pinjam. Dia tak pergi tiba-tiba orang tak kenal, bang pinjam 1,000. Memang orang pun takkan bagi. Ya, tak kenal, tak tahu apa-apa. Bila nak pinjam, orang akan pinjam pada kawan dia, yang dia percayai untuk dia jatuhkan air muka dia untuk dia meminta tolong. Tapi itulah pula kebanyakan yang berlaku kan. Time pinjam, memang senang lah, memang mudah lah. Tapi waktu nak menunaikannya, Allahu Akbar. Jenuh kona lah. Kona sana, kona sini, tak berbayar-bayar. Ya, sampai orang yang bagi pinjam pula yang terpaksa jadi pengemis kepada hartanya sendiri. Kan jenuh nak minta orang yang minjam bayar hutang.
Ini tanda akhir zaman lah. Orang dah tak tahu aulawiyat. Nah, aulawiyat ni apa? Priority. Ya, priority. Hutang ni satu perkara paling utama untuk kita tunaikan. Kita kalau ada semayang fardu yang kita tak semayang, kena diqadak. Qadak tu hutang kita dengan Allah Ta'ala, sebab itu wajib. Yang tu kena laksanakan dulu. Baik, jazakumullah khair. Yang tu kena laksanakan dulu. Dia gagah pergi semayang duha sampai 8 rakaat. Padahal semayang zuhur ada 8 waktu lagi yang dia belum semayang. Macam itulah juga. Kalau orang yang belanja, orang yang memberikan hutang kepada, tiap-tiap kali jumpa belanja makan. Hutang 150 tak buka gerak. Kamu belanja makan ni aku tak minta pun. Yang hutang 150 tu bila nak bayarnya? Jadi pelik. Sebab apa? Aulawiyat dah tak tahu. Bila datang murah sikit rezeki, ada job mana-mana Allah Ta'ala permudahkan, dapat gaji lebih ke apa ke, patutnya yang pertama dalam perkara yang terfikir di fikiran kita adalah kewajipan. Apa dulu kewajipan? Nafkah anak isteri, selesaikan dulu. Hutang, ada bahagian tak dapat bayar banyak, bagi tahu kat orang yang kita hutang tu. Bang, ni ada rezeki sikit tapi aku minta maaf belum dapat bayar penuh lagi. Hutang 150, aku bayar 50 dulu boleh? Nanti bulan depan kalau ada rezeki lebih lagi aku selesaikan lah baki dia. Orang yang bagi hutang tadi pun sejuk sikit dia. Tak apa, Alhamdulillah. Kamu mau bayar, mau bergerak ni, okey dah. Alhamdulillah. Mana tanda kamu pun jujur lah. Kamu nak pinjam dulu dan kamu sebenarnya ada rasa nak bayar. Orang yang bagi hutang pun selesa. Ini hutang tak bergerak. Belanja makan, hak kecil-kecil belanja makan. Yang lebih malang lagi, tuan yang bagi hutang tu duduk tengok aja. Yang berhutang tadi tukar sport rim. Boleh cat kereta dia pula. Hutang aku 150, cat kereta 1,500. Dia boleh cat kereta dulu, hutang aku tak nampak-nampak batang hidung. Apa perasaan? Sebab apa jadi macam tu? Tak tahu aulawiyat. Tak tahu aulawiyat. Kan keutamaan. Bayar hutang dulu. Tangguhlah dulu. Biarlah berlubang-lubang dulu cat kereta tu. Tak apalah. Tak ada apa. Settlekan dulu yang tu. Tapi orang banyak tak tahu aulawiyat. Mana satu yang lebih utama untuk dikerjakan. Maka ini yang disebut, kalau engkau tidak lakukan, ianya mewariskan permusuhan antara engkau dan dia. Memang salah. Itulah jadi sebab bergaduh. Dan berlindunglah dengan Allah daripada sahabat. Sekiranya engkau menyebut kesusahanmu, dia tidak mempedulikanmu. Dan sekiranya engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala. Minta sahabat ni susah senang dunia akhirat. Bukan sahabat yang maslahat saja. Kita nakkan sahabat yang susah senang bersama. Bukan awal-awal senang bersama, hujung-hujung bila susah ditinggalkan. Bila senang, tak peduli. Lepas tu bila dia susah cari balik. Banyak keadaan sahabat begitu. Dia disuruh kita minta berlindung. Wa ta'awwadz billahi min sahibin. Minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada dapat sahabat yang macam ni. Kalau engkau bagi tahu kesusahan kamu, dia langsung buat tak tahu saja. Dan sekiranya engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Sahabat yang sepatutnya kita cari adalah sahabat yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 minit. 4 minit ni tak apalah, kalau baca ni panjang pula kan. 4 minit ni kita akhirilah. Dapat satu hadis. Jangan lupa hari ini hari Jumaat, hari yang dituntut untuk kita memperbanyakkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita pun dah masuk di awal bulan Zulqa'dah. Dan bulan Zulqa'dah adalah bulan salah satu bulan daripada bulan haram, bulan yang dihormati
bulan yang dilipat gandakan kepada ganjaran amalan-amalan soleh. Maka perbanyakkanlah amalan-amalan soleh. Bulan haram ni ada 4 bulan dia. 3 yang serangkai, 1 yang terpisah. Serangkai apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ke depan ni lah. Kita dah masuk awal Zulqa'dah dah. Walaupun besok ni ramai lagi ni orang buat jamuan Aidilfitri. Hari Sabtu tapi dah Zulqa'dah dah. Dia mungkin pakai orang Melayu punya timeline. Kan antara raya dengan raya adalah raya. Kan raya puasa dengan raya haji, tengah-tengah tu raya jugalah. Ada yang tulis tu pada jemputan tu. Jemputan jamuan terlajak raya. Terlajak raya. Dia dah terlajak sikit dah. Dah habis Syawal. Ala kulli hal, kita dah masuk dalam bulannya, bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ni bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 yang terasing adalah bulan Rejab. Bulan Rejab. Jadi 4 bulan ni kalau orang Arab secara adatnya pun mereka gencatan senjata. Bulan tu bulan beramal. Dia tak berperang. Mereka hormati bulan itu kerana bulan ibadah. Sebab Zulqa'dah orang mula untuk pergi buat kerja haji. Kita pun pada hari ni mungkin sahabat-sahabat kita, jemaah di sini pun ada sebahagiannya dah mula persiapan-persiapan untuk berangkat pergi haji. Bulan Zulhijjah bulan buat kerja haji, raya haji. Kemudian bulan Muharram bulan orang mula balik daripada haji. Jadi kalau zaman sahabat dulu pun mereka tidak disekat oleh orang-orang kafir dan sebagainya pada bulan haram, maka mereka pergi ke Madinah untuk mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan urusan jemaah-jemaah haji kita yang akan berangkat, dan bagi yang belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan rukun Islam tersebut, maka kita sama-sama berdoa agar kita dijemput dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimurahkan rezeki kita untuk kemampuan kita untuk melaksanakan rukun Islam tersebut. Dan kita doakan juga kepada jemaah-jemaah yang akan pergi supaya mereka dipermudahkan perjalanan dan mendapat haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.